الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dirahmati ilahi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan semua larangannya, membersihkan jiwa dari segala dosa dan noda serta sifat-sifat mazmumah yang menghitamkan hati dan merosakkan amal. Mudah-mudahan kita dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa qalbun salim, yakni hati yang sejahtera dan bekalan amal yang diterima. Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk Palestin dan nilai kemanusiaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat pertama surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bermaksud Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Bumi Palestin merupakan tanah suci umat Islam, bumi yang dikaitkan dengan sejarah para rasul dan nabi, memberi makna yang mendalam dalam sanubari umat Islam. Ayat pertama surah Al-Isra yang khatib bacakan pada awal khutbah menunjukkan betapa Islam mengangkat kemuliaan Masjidil Aqsa dan bumi Palestin yang dilimpahi keberkatan ilahi. Terkandung pelbagai ayat Al-Quran yang mengiktiraf keberkatan bumi Palestin kerana disitulah tempat kelahiran ramai para nabi, tanah yang diberkati serta berlangsungnya dakwah tauhid melalui kisah-kisah Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Sulaiman dan Musa alaihissalam. Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj untuk baginda mengimamkan solat bersama sekalian para rasul. Sebelum umat Islam berkiblatkan Ka'bah di Makkah, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam berpandukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa ialah masjid ketiga termulia kedudukannya. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Bermaksud tidak dituntut melakukan perjalanan yang jauh melainkan ketiga buah masjid, Masjidil Haram, Masjid ini yakni Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dilimpahi keberkatan ilahi, pada tarikh 14 Mei 1948, negara Israel yang dirancang oleh Yahudi Zionis ditubuhkan di bumi Palestin. Sejak penubuhan negara Israel, berbagai bentuk kekejaman dilakukan oleh pemerintahan Israel terhadap rakyat Palestin, termasuk merampas tanah-tanah milik rakyat Palestin. Serangan demi serangan dilakukan dengan penggunaan pelbagai senjata pemusnahan, mengakibatkan bumi yang didiami oleh rakyat Palestin menghadapi kemusnahan rumah kediaman, masjid, sekolah,
hospital dan berbagai kemudahan awam lain. Perbuatan zalim dan tidak berperi kemanusiaan pemerintahan Israel telah mengakibatkan ramai warga Palestin termasuk warga tua, wanita dan kanak-kanak mengalami kecederaan dan terbunuh. Rekod pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu mencatatkan dari tahun 2008 sehingga Ogos 2023 lebih 6.400 orang rakyat Palestin terkorban, manakala lebih 153.000 tercedera. Rakyat Palestin turut ditahan dalam penjara, ada yang diusir, lalu terpaksa membawa diri menagih ihsan di negara lain, hidup sebagai pelarian dengan serba kedaifan. Hampir 6 juta orang rakyat Palestin kini menjadi mangsa pelarian. Masjidil Aqsa dikawal sepenuhnya oleh tentera Israel. Walaupun pada zahirnya umat Islam dibenarkan melakukan ibadah di masjid tersebut, namun hakikatnya berbagai gangguan dilakukan oleh tentera Israel ketika umat Islam melakukan ibadah. Sifat angkuh Israel lebih tertera apabila tanah suci Baitul Maqdis dinamakan sebagai ibu negara mereka. Para tetamu Allah yang dikurniakan naluri insani, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebarang bentuk kezaliman yang berobeh nilai kemanusiaan tidak boleh diterima. Segala perbuatan yang menimpa umat Islam Palestin merupakan jenayah yang melanggar hak asasi manusia serta melampaui batas-batas kemanusiaan. Derita yang menimpa umat Islam Palestin seharusnya diinsafi dan wajib dijadikan pengajaran oleh ummah. Puluhan tahun umat Islam di Palestin menanggung kesengsaraan dan penderitaan, hidup menghadapi tekanan dan dalam ketakutan. Malah ramai yang kehilangan orang tersayang. Ketika ummah dikurniakan nikmat keamanan serta berpeluang menjalani kehidupan yang sejahtera, nasib malang yang menimpa saudara seakidah di bumi Palestin wajib diambil peduli dan dibela. Ummah mempunyai tanggungjawab fardu kifayah, tanggungjawab kemanusiaan untuk tampil menghulurkan bantuan bagi meringankan penderitaan yang sedang dihadapi oleh umat Islam, berpandukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bermaksud tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama 75 tahun rakyat Palestin ditindas, menjalani kehidupan bagaikan berada dalam penjara, dikelilingi tembok dan diawasi oleh tentera Israel. Kebebasan mereka untuk hidup sebagai rakyat yang merdeka dinafikan. Berbagai bantuan dan keperluan hidup mereka disekat, dan berbagai bakat yang dimiliki oleh anak-anak di bumi Palestin tidak dapat berkembang. Sekalipun begitu, mereka tetap teguh, tidak berganjal untuk meninggalkan bumi Palestin dan jika mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa, penuh yakin bahawa pembebasan bumi suci itu ialah janji ilahi yang pasti tiba. Malaysia merupakan antara negara yang sentiasa mendukung kebebasan dan kemerdekaan rakyat Palestin. Di samping kerajaan, terdapat berbagai badan bukan kerajaan yang beroperasi menyalurkan bantuan dan khidmat kemanusiaan, seperti menyediakan kelengkapan kanak-kanak, keperluan harian, baik pulih bangunan, ubat-ubatan, pakaian, makanan, minuman dan berbagai keperluan lain. Bantuan sebegini merupakan salah satu amalan fardu kifayah yang amat digalakkan. Jemaah yang dimuliakan, mimbar menyederaikan saranan-saranan berikut. Pertama,
menyelami dan berusaha untuk memahami tragedi yang sedang berlaku dan ujian yang dialami oleh umat Islam di bumi Palestin, untuk dijadikan pengajaran agar umat tampil ke hadapan memikirkan tindakan yang dapat membantu mereka. Kedua, Masjidil Aqsa ialah masjid ketiga termulia di bumi Allah. Oleh itu, mempertahankan dan menyelamatkan Masjidil Aqsa merupakan tanggungjawab keagamaan. Ketiga, ummah baik yang kaya maupun yang miskin hendaklah melakukan pengorbanan membantu rakyat di bumi Palestin dengan mengulur sumbangan melalui pertubuhan misi kemanusiaan yang terdaftar dan dipercayai. Sumbangan juga boleh terus disalurkan ke akaun amanah kemanusiaan Palestin di bawah sediaan Kementerian Dalam Negeri. Keempat, pemimpin umat Islam dan negara Islam wajib bersatu pendirian, mendukung usaha membela rakyat Palestin dan bersatu suara menolak perbuatan zalim Yahudi Zionis. Kelima, doa merupakan senjata terkuat orang beriman yang dimohon terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummah perlu berterusan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, perlindungan dan pembelaan terhadap kumpulan yang zalim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات